Okey Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustaz. Baik, okey, kita sambung. So bila sebut felda tadi, dia terikat dengan satu akta. So apabila berlaku kematian kepada peneroka, akta tadi dengan adanya akta tadi, dia ada beberapa sekatan yang membezakan urusan pusaka felda dengan pusaka luar felda. Jadi di sinilah akan menyebabkan berlaku banyaknya kekeliruan, salah faham kan dalam kalangan masyarakat felda. Dia datang pula pandangan-pandangan yang mengelirukan, akhirnya mendatangkan isu yang berbagai-bagai lah dalam dunia felda kita ini. Antaranya, kalau kita sebutlah, antara persoalan yang mungkin pertama saya nak sebut malam ni, kan ada persoalan orang tanya, tanah felda ni berkait tak dengan faraid? Kalau peneroka mati, jika peneroka meninggal dunia, felda ni kena mengena tak dengan pusaka ataupun kena mengena tak dengan faraid? Itu antara persoalannya. Sebab banyak sangat timbulnya pandangan, ada yang kata felda ni tak terlibat langsung dengan faraid. Sistem felda ni tak ada kena mengena dengan faraid langsung. Jadi bila mari je pandangan yang kata tak kena faraid, dia mari pula lah kesan hak lain pula lepas pada tu. Antaranya yang menyebabkan kesannya antaranya ialah bila mati peneroka, felda ni jatuh hak isteri dulu. Sebab dah tak kena faraid kan. Sebab masuk felda betul lah suami isteri. Jadi bila sebut felda ni tak kena faraid, bukan pusaka dan sebagainya, jadi mati peneroka, isteri kata hak dia dulu. Boleh ke dia dulu. Lepas dia mati contohnya, barulah pergi ke orang lain pula, anak-anak dan sebagainya. Ini antara salah faham yang perlu diperbetulkan dalam masyarakat felda. Jadi saya nak sebut di sini, okey, pendapat yang mengatakan tanah felda ni tak kena dengan faraid ni tak betul sebenarnya. Sebab dari segi sistem pengurusan, kan, memang sebenarnya daripada dulu lagi. Saya pernah tengok, Ustaz Syed, satu perkeliling, tapi saya tak sempat nak ambil, nak kopi daripada Tuan Haji Wan Abdul Halim. Ustaz Syed pernah dengar nama tak ni? Wan Abdul Halim, Terengganu kita. Haji Wan Halim, yang duk cakap topik faraid di Terengganu, dan dia pernah tunjuk kepada saya satu perkeliling yang pakai taik reta lagi tahun 70-an berkaitan dengan pengurusan pusaka tanah felda. Itu hak paling lama saya pernah tengok tahun 70-an. Sebab felda ni, kalau lurah biluk ni dia start bermula sebelum tahun 70 lagi Ustaz Syed. Felda pertama di dunia tu, di Malaysia kita, felda lurah biluk, dia bermula sekitar tahun, sebelum tahun 70 lah, sekitar tahun 60, 68, 69 gitu. Itu lurah biluk. Jadi lama. Jadi tahun 70-an tu dah ada satu perkeliling. Dan kalau kita tengok secara rasminya, perkeliling dikeluarkan tahun 2004 yang menyebut tentang proses ataupun pengurusan harta pusaka felda bila peneroka meninggal. Macam mana proses tu dibuat dan disebut dalam perkeliling tu tentang hukum hakam faraid. Kalau kita baca perkeliling tu macam baca kitab faraid dah. Jadi kalau hari ini, kalau ada lagi pandangan yang mengatakan sistem dalam felda ni, pewarisan ataupun bila peneroka mati tak kena mengena dengan faraid adalah satu pandangan yang tak betul. Bahkan kalau kita tengok dalam pengurusan harta pusaka di pejabat pusaka kecil sekalipun, memang antara poin yang disebut dalam proses pengurusan itu ialah berkait dengan tanah felda. Jadi kok mana pun tak betul sama sekali kalau kita kata felda ni tidak kena mengena dengan hukum faraid. Cumanya yang kita boleh bincang malam ni, macam mana nak laksanakan faraid dalam felda tu sendiri. Sebab oleh kerana adanya sekatan-sekatan tadilah menyebabkan sistem tu, pengurusan tu ada perbezaan dengan tanah-tanah selain daripada felda. Yang tu yang mungkin kita akan bincang nanti insya-Allah. Okey, itu dulu sebagai mukadimah. Yang kata tidak terlibat dalam faraid itu, apa hujah dia Ustaz? Okey, antara hak kita temunglah, hak kita berjumpanya, ada satu kes, saya tak payah sebutlah felda mana-mana. Dia sebut, dia berhujah, dia cerita sebenarnya, dia lah hujah ni kadang-kadang dia orang pun bawa secara umum gitu je. Dia tak bawa hujah-hujah yang kemah pun sebenarnya. Dia bawa secara umum, kata bukan pusaka,
kan, tak kena faraid dan sebagainya, bila mati peneroka pergi ke isteri. Dia bercakap, orang kata atas angin gitu je. Jadi kalau sebut soal hujah sebagainya pun, dia orang tak ada fakta pun. Dan kita dari segi kita nak menjawab pun sebenarnya, kalau kita melihat dari sudut pemilikan sebenarnya, kan, jadi segala barang milik kita, pusaka, segala harta milik kita, bila kita mati semua jadi pusaka. So tak ada isu di situ. Cumanya ada beberapa kes, antaranya dia berhujah, ada satu kes di Felda ni, peneroka, saya cerita terus kes sebenar, peneroka meninggal dunia, dia tinggalkan isteri seorang, anak perempuan 4 orang. Anak dia tak ada anak lelaki. Jadi al-kisahnya, adik peneroka ni, lelaki, dia telefon saya. Dia telefon, dia kata dia ada hak ke tidak daripada Felda peninggalan abang dia. Adik dia telefon. Jadi saya jawab, ada hak lah. Sebab bila si mati tidak ada anak lelaki, ada bahagian pergi ke adik-beradik. Itu hukum faraid. Sebab kita dah clear Felda ni tetap jadi pusaka. Yang jadi isu sekarang ialah isteri peneroka ni, isteri si mati, dia mempertahankan bahawa adik-beradik peneroka tak ada hak. Sebab dia dah rujuk kepada individu tertentu. Jadi mungkin kita tak payah sebut lah. Dia dah merujuk kepada individu tertentu. Yang individu ni kata, tanah Felda tak kena mengena dengan faraid. Sebab ini tanah anugerah. Dia guna hujah itu. Dia kata ini adalah tanah anugerah kerajaan. Jadi kita pun, kalau kita sebut tanah anugerah kerajaan, pasal apa tak ada kena mengena dengan faraid? Kita kira ramai je orang dapat tanah anugerah kerajaan. Ustaz Syed kan? Jadinya anugerah tu kepada siapa? Kepada peneroka lah maksud dia. Jadi milik peneroka. Ya, sepatutnya begitu. Jadi bila jadi milik peneroka, sebab apa pula bila peneroka ni meninggal, kan milik dia kan? Bila dia meninggal, apa pula tak jadi pusaka? Patut jadi pusaka lah. Jadi hujah dia setakat tu je, dia tak boleh nak pergi lebih jauh. Dia berhujah. Tapi masalahnya, hujah dia ni dipegang oleh isteri. Dan isteri tak nak orang kata terlibat dengan pengurusan pusaka Felda ni. Dan ni isu dia, kesan dia, hasil sentiasa keluar. Okay, bila hasil sentiasa keluar, dia Felda ni situasi dia kadang-kadang hasil diuruhkan oleh Felda, kadang-kadang diuruhkan sendiri. Okay, kalau diuruhkan oleh Felda, so mungkin ada sekatan-sekatan tertentu untuk hasil itu pergi kepada isteri dengan anak-anak. Tapi kalau urus sendiri, kita nampak bebaslah untuk isteri dengan anak-anak gunakan hasil itu. Di sinilah dia mendatangkan hukum ataupun kesan besar makan harta secara batil. Itu kesan dia. Jadi itu antara hujah dia begitulah. Kan? Itu antaranya Ustaz Syed. Okey Ustaz. Jadi dah bila yang kes Ustaz tadi, yang si isteri kata tidak ada kaitan dengan adik-beradik suami tu. Tadi yang Ustaz cerita tadi kan, si mati ni ada anak perempuan sahaja. Tinggal anak perempuan, tinggal isteri. Dari segi hukum faraid akan ada bahagian akh syaqiq, adik-beradik si mati. Betul. Bila isteri dia berkeras, macam mana cerita tu sambungan Ustaz? Okey. So situasi dia bila isteri berkeras, okey. Kiranya kita nak didik masyarakat ni supaya apabila ada tuntutan daripada waris lain, bukan apabila meninggal peneroka dan ada hak waris lain, sepatutnya isteri kena uruskanlah pusaka tadi. Dia kena laluilah proses tu, kan, permohonan dibuat ke pejabat pusaka, kan, libatkanlah adik-beradik tadi bersama dan sebagainya. Tetapi bila dah ada pandangan yang mengatakan tak kena faraid, bukan pusaka, jadi isteri tu tak buat apa-apalah. Inilah antara kesan dia menyebabkan pengurusan pusaka, terutamanya kalau dalam konteks Felda ni, dia tertangguh. Jadi urusan tu tak berjalan. Maksudnya bila tak berjalan, hasil tetap keluar Ustaz Syed. Hasil Felda dia tak berhenti, dia keluar. So bila keluar, bila tidak ada satu keputusan sama ada adik-beradik tadi dia lepaskan hak dia ataupun tidak, so apa hukum akan tu? Kesan tu. Urusan pusaka tak jalan tapi hasil keluar. Ini yang bahayanya. Jadi kes ni tak selesai lah. Maksud tak selesai. Dan sebenarnya dalam Felda ni banyak kes pusaka yang peneroka meninggal yang belum diuruskan oleh waris kerana ada antaranya ialah ada masalah-masalah sebeginilah. Itu antaranya. Oh iyalah. Mana sekarang sebab di Felda ni tanah tu macam Ustaz sebut hasil berjalan. Ya.
Hasil keluar. berjalanan, siapa hok makan hasil tu? Itu isu dia. Itu isu besar ni. Isu kita di Malaysia kita, Ustaz Said, kita ada lebih kurang 316 tanah Felda. Pahang paling banyak. 316 buah dan peneroka lebih kurang 100,000 lebih. Jumlah peneroka lah. Jumlah rumah Felda 100,000 lebih. Bayangkanlah kalau 100,000, kita kata setiap peneroka tu ada kata 5 orang anak ataupun 5 waris. Bayangkanlah kan. Tu. Maksudnya berapa ramai orang yang akan terlibat dengan isu-isu pusaka ni kalau tidak diuruskan dengan betul, dia akan terlibat secara salah. Ini antara benda besar sebenarnya. Dia bukan isu kecil sebenarnya Felda ni. Maknanya kita putus dengan satu keputusan, kita kerak dulu sini Ustaz. Kita kerak dulu bahawa tanah pemilikan tanah yang dianugerahkan oleh peneroka terlibat mengikut hukum pusaka apabila berlaku kematian peneroka itu. Kita putus dulu sini. Ya. Sebab dia gini, dia orang nak berhujah atas hujah apa? Sebab kalau kita tengok sistem yang ada pun dalam negara kita. Contoh Ustaz Said, kalau anda tunjuk ni, kalau boleh nampak. Ini maksudnya ini prosedur pengurusan lah. Ini mungkin dah agak lama sikit yang dikeluarkan oleh pembahagian pusaka. Dia panggil apa ni, Jabatan Ketua Pengarah Tanah Galian. Pejabat pusaka kecil duduk bawah dia lah. Kalau tengok di sini, dalam ni memang dia cerita tentang prosedur pengurusan. Antaranya dia sebut dalam dia punya prosedur ni, dia memang disebut secara jelas. Berkaitan dengan cara harta pusaka kecil dibahagikan. Antara yang disebut ialah berkait dengan tanah Felda. Dalam ni memang disebut. Saya baca di sini, antara disebut pembahagian bagi pegangan tanah di bawah Akta Tanah Berkelompok 1960. Maksudnya diceritakan tentang Akta JSA ni, tanah Felda. Maksudnya salah satu tanah di Malaysia kita yang terlibat dengan pusaka ialah tanah Felda lah. Yang terlibat dengan akta tadi. So dia tak boleh lari. Dan proses tu berjalan. Jadi isunya masih ada lagi pandangan-pandangan yang menyebut, yang mengatakan dia tak kena-mengena dengan faraid. Yang ni yang jadi susah tu. Dia jadi mengelirukan. Ada kes ni, sahabat kita komen ni, penonton kita tulis, ada kes saya jumpa menantu peneroka berpangkat ketua kampung. Dia kata pembahagian Felda kena bagi waris yang jaga balu, isteri si mati. Seolah-olah faraid tak terlibat. Ketua kampung. Ini memang salah lah, memang salah. Dan kita tengok persoalan gini sebenarnya, dia bukan berlaku dalam Felda je Ustaz Said. Dia masyarakat kita ni kadang-kadang dia rasa bila dia jaga mak contohnya, ataupun dia jaga arwah, bila arwah meninggal dia rasa dia berhak dapat lebih atas faktor dia jaga. Jadi sebenarnya luar Felda pun berlaku juga, tapi kalau dalam Felda dia lebih nampak lagi lah berlaku tu. Apatah lagi ada pula pendapat daripada ketua kampung. Kalau dalam Felda ni dia panggil pengurusi JKK lah. Kan, JKKR ke Learning MPKK ke apa ke, jadi ketua peneroka lah biasanya. Kalau lah betul di situ. Bila dia kata pembahagian Felda kena bagi kepada waris yang jaga balu. Jadi contohnya kalau kata peneroka tu dia duduk dengan isteri dia dan kemudian ada anak seorang duduk dengan dia. Seolah macam anak tu je lah yang boleh hasil tu. Itu tak betul lah. Memang salah. Jadi faraid tak terlibat tu memang tak betul sama sekali. Tapi inilah antara penemuan kita di Felda masih berlaku.